perakaunan untuk syarikat. Okey, kita akan masuk terusnya iaitu dividen. Okey, minggu lepas kita bincang pasal macam mana kita nak kira share. Okey, share keutamaan dan juga share biasa. Okey, kemudian kita pindah ke journal, kemudian kita pindah ke ledger. Okey, kali ini kita nak bincang macam mana nak kira dividen. Okey, untuk bab syarikat ni taklah sesuka perkongsian. Okey, nak kena buat akaun perdagangan, akaun untung rugi, akaun semasa. Kalau syarikat ni paling banyak pun dia minta buat akaun penyata kedudukan kewangan, itu pun bahagian aktiviti pemilik saja. Okey, ledger journal tu yang kita buat tu lah, yang kita buat minggu lepas tu, macam tu lah dia punya ledger lagi buat journal. Okey, so dah boleh ingat lah. Okey, jelaskan. Okey, seterusnya soalan ni yang seterusnya iaitu jelaskan jenis dividen yang berikut. Okey, kita akan belajar dividen. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka lah. Okey, buka buku teks, sambil-sambil buka buku teks tu. Buku teks tu dia berada di muka surat. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk. Siapa dah jumpa muka surat berapa? Dividen. Dia nak cerita pasal dividen. Okey, siapa jumpa muka surat 177. Okey, 177. Dia cerita pasal dividen. Okey. Okey. Apakah maksud dividen interim? Siapa nak jawab? Apakah maksud dividen interim? Saya. Okey, Fatihah. Bagi Fatihah. Fatihah cuba bagi maksud dividen interim. Tapi dia tulis dekat dalam buku ciri-ciri. Dia tulis macam mana? Dekat dalam buku dia tulis ciri-ciri. Okey, boleh. Fatihah baca ciri-ciri tu. Boleh je. Okey. Dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Okey. Okey, Fatihah bagi satu lagi, yang ciri satu lagi. Pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Okey, terima kasih Fatihah. Okey, so salah satu jawapan ni boleh terima. Okey. Dividen yang dibayar sebelum keuntungan diketahui pun boleh, ataupun pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Maksudnya di sini, kalau kita beli saham ataupun share ni, syarikat akan memberi pulangan kepada kita dalam bentuk dividen. Maksudnya keuntungan lah. Okay. Kita beli saham dengan dia, kemudian tak sampai tempoh perakaunan. Okay. Tutup akaun tu dia dah bagi dividen kat kita. Okay. Dividen dibagi dalam bentuk persen. Okay, contohnya kalau kita beli saham, kita beli share dekat dia RM1,000 ataupun 1,000 unit, RM1 se-share. So dia nak bagi kita persen, nak bagi 5%. Okay, nak bagi 5% dividen interim. So kita kira lah 1,000 darab 5%. Okay, berapa bulan. Okay, yang tempoh yang dia start beri tu berapa bulan. Nanti kita akan buat pengiraan. Okay. So itulah maksudnya dividen interim. Okay, dibayar sebelum tempoh perakaunan. Okay. Okay, seterusnya siapa nak jawab dividen akhir? Siapa nak ni? Saya nak jawab, cikgu. Okey, silakan. Zuyin ke? Ha. Okey, Zuyin silakan. Diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. Okey, saya tulis diisytiharkan
Okey, diisytiharkan sebelum keuntungan diketahui. Okey, satu lagi Zuyin, yang satu lagi bawah dia. Pembayaran dibuat selepas tempoh perakawanan berakhir. Okey, terima kasih. Okey, Nazuyin. Okey, satu, diisytiharkan sebelum keuntungan diketahui. Ataupun jawapan lain, pembayaran dibuat sebelum tempoh keakauntan berakhir. Maksudnya pembayaran tu oleh syarikat. Kalau kita beli dividen, maksudnya kita beli share, so syarikat tu bayar kat kita. Okey. 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 Zuyin betul tak? Cikgu tulis. Sebelum ke selepas? Zuyin, betul tak cikgu tulis? Sebelum ke selepas? Jawabnya cikgu. Selepas kan? Salah baca? Selepas. Selepas. Okey, salah tulis. Okey. Semuanya selepas. Okey. Kalau interim sebelum. Kalau akhir selepas. Itu je beza dia. Okey, itulah maksud dia. Okey, kalau dividen akhir ni dibayar pada akhir tempoh perakaunan. Katakanlah kita tutup akaun 31 Disember, maksudnya kita akan terima dividen pada 31 Disember ataupun lepas 31 Disember. Itu maksudnya, itulah dividen akhir. Okey. Okey, kita dah faham maksud dividen interim dan juga dividen akhir. Okey, kalau soalan uji pun soalan objektif. Tapi di percubaan tak masuklah. Okey, ini untuk persediaan lah untuk kita exam yang sunyi iaitu percubaan. Okey. So kita dah clear maksud dia. Okey. Saya dah buat video ringkas tu dekat YouTube maksud dividen tu. Nanti awak cari. Okey. Dia punya tu 1 minit je. Okey, saya buat video 1 minit. Okey. Okey, so kita dah selesai untuk definisi. Okey, kita kali ni nak tengok pengiraan. Okey. Okey, TP3 ni tahap penguasaan 3. Okey. Syarikat JJ Fly Berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam sektor penerbangan di Malaysia. Pada 17/2020, syarikat telah menerbitkan 3 juta unit 6% share keutamaan pada harga RM RM1 se-share dan 5 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share pada orang awam. Okey, kepada orang awam. Semua share itu telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan iaitu pada 31 Januari. Okey. Tempoh perakaunan syarikat berakhir 31 Disember setiap tahun. Okey. Pada 31 Julai 2020, syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. Okey. Okey, kita highlight tarikh dulu highlight tarikh pada 31 Julai dia nak bayar dividen interim pada 6% share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama dan share biasa pada kadar 3%. Okey. Pada 31 Disember 2020, Lembaga Pengarah Syarikat telah memutuskan pembayaran dividen akhir kepada 6% share keutamaan dan pada kadar 5% kepada pemegang share biasa. Okey, so itu dia punya maklumat awal ni dibagi 3 perenggan, 4 perenggan. So kita kena faham apa yang kita kena highlight, tarikh, berapa unit, share keutamaan, share biasa, dividen interim dan juga dividen akhir. Okey, kita akan buat pengiraan. Anda digendaki menghitung dividen interim. Okey, mula sekali kita kena kira berapa share diterbitkan. Okey. Saya tulis, lepas tu awak respon. Okey, berapa jumlah share yang diterbitkan. Okey.
Okey, share keutamaan dia terbitkan berapa? Berapa diterbitkan? Share keutamaan. Tiga juta ke? Okey, 3 juta. Okey. 3 juta unit darab dia punya harga se-share tu RM RM1. Okey, RM RM1. Okey. So kita punya jawapan tu adalah 3 juta. Okey, 3 juta. Okey, tu share keutamaan. Okey. Okey, kita kira share biasa dulu. Okey, share biasa. Okey. Kita kira berapa yang diterbitkan untuk share biasa iaitu 5 juta. Okey, darabkan dengan 50 sen seunit. Okey, siapa dah kira 5 juta kalau 50 sen 2.500.000. 2 juta 500. Okey, terima kasih Diana. 2 juta 500,000. Okey. Okey. So ni yang kita kira sekarang ni adalah share yang diterbitkan. Okey, modal diterbitkan. Okey. So macam mana nak kira dividen? Dividen dikira daripada share yang diterbitkan. Okey, bukan yang berdaftar, yang diterbitkan. Okey. So soalan dia kita baca share keutamaan berapakah dividen interim. Okey, kita tulis unit yang diterbitkan untuk share keutamaan iaitu 3 juta. Okey, persen, kalau soalan tu dia kata 6%, so kita rekod 6%. Kadang-kadang ditulis 7%, kadang-kadang 8%. So kita rujuk saja share keutamaan tu berapa persen yang diperuntukkan iaitu 6%. Okey. Okey. So kita dah tahu berapa unit 3 juta. Berapa ringgit? RM1. Berapa persen? 6%. Kali ni kita nak kira berapa bulan. Kalau share dividen interim ni kita kena kira bulan. Okey. Okey. Dia okey. Okey, siapa-siapa boleh respon bilakah tarikh dividen interim dibayar? Okay, daripada soalan, bila tarikh dividen interim dibayar? 31 Julai. 31 Julai. Okey. Kita dah dapat tarikh akhir, satu tarikh tu dibayar. Bilakah bilakah share keutamaan dibayar penuh? Okey, ada dua tarikh. Okey. Tadi yang kawan kita bagi tahu tadi adalah tempoh dividen interim dibayar 31 Julai. Okey, bilakah tarikh share dibayar penuh? Cuba rujuk perenggan yang kedua. Ada dua tarikh kat situ. 17 Januari ataupun 31 Januari yang dibayar penuh. Okey, siapa-siapa boleh nak respon. 31 Januari. Okey, Alisa kata 31 Januari. Maksudnya kat sini kita highlight. Okey, telah dilanggang dan dibayar penuh 31 Januari. Okey. Okey, kalau jangan ambil 17 Januari. 17 Januari tu kita terbitkan. Okey, terbit tu maksudnya kita menjual. Okey, kita jual. Akhirnya dapat duit pada 31 Januari. Maksudnya kita nak kira dividen daripada tarikh
31 Januari ataupun daripada tarikh yang telah dilanggan penuh dan dilanggan dan dibayar penuh. Okey, sehinggalah tarikh dividen interim. Okey. So kita dah ada tarikh kat situ 31 bulan 1 hingga 31 bulan 7. Siapa boleh jawab? Berapa bulan? 6 bulan. Okey, Fatihah kata 6 bulan, Nur Alia kata 6 bulan. Okey, sebab apa? Sebab 31 hari bulan 1 tu dah tak dikira sebab dah 31 Januari. Okey. Melainkan 1 Januari. Okey. So kat situ 6 bulan. Okey. So 6 bulan kat sini. So kat sini awak kena letak dekat ni dalam kerja ni 6 bulan. Okey, berapakah dividen interim bagi share keutamaan? Okey, 3 juta darab RM1 darab 6% darab 6/12. Dapat RM90,000. RM90,000. Okey. Dan okey, so jawapannya adalah RM90,000. Okey, itulah jawapan dia, RM90,000. Okey. Okey, jelas. Okey, dia syarikat dimainkan tarikh lah. Okey, tarikh tu dia banyak tarikh. Okey, keliru dalam kita. Yang penting awak faham bila terbit, bila dibayar penuh, bila dibayar dividen. Okey, yang tarikh tu kita kena highlight lah. Okey. Okey, so tu dah kita dah menjawab share pertama. Okey, share biasa. Okey, kalau ada soalan boleh tanyalah. Okey. Okey, kita kira share biasa. Okey, berapa diterbitkan? 5 juta. Berapa ringgit se-share? 50 sen. Berapa persen? Okey, berapa persen? Untuk share biasa yang dibayar untuk interim. 3%. Okey, dan nak kata 3% sebab kat sini dia tulis 3%. Okey, dia dah tulis 3% untuk share biasa. Okey, so kita tulis berapa unit? 5 juta darabkan 50%, darabkan 3%. Okey. Okey, nampak tak beza dia? Okey, tadi share keutamaan kita kena kira bulan. Okey. Tapi untuk share biasa tak perlu dikira bulan. Okey. Okey, itu beza dia. Okey, share keutamaan kita kena kira berapa bulan tempoh. Kalau share biasa tidak perlu dikira bulan. So kita ambil saja persen yang dibagi tu. So kita tu kira berapa dapat? 5 juta darab 50 sen darab 3%. 75,000. Okey. Okey, 75,000. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, itulah kita dah belajar macam mana nak jawab dividen interim. Okey. So macam tu dia jawapan dia. Okey. Okey, ada soalan sebelum kita pergi muka surat sebelah. Okay, kehadiran ini sangat baiklah 55. Okey, 55 daripada 59. Okey. Kita tanyalah, ada lagi 4 orang tu mungkin kena nilah maklumlah apa sebab tak datang. Okey, ada soalan sebelum kita pergi ni? Soalan berikutnya. Senang je? Senang je kan? Okey, senang je lah. Okey. Okey, kali ni kita nak kira berapakah dividen akhir. Okey. Dividen akhir tetap kita guna share keutamaan, share biasa. Kita ambil daripada modal yang diterbitkan. Okey, modal yang diterbitkan. So, stepnya ialah kita ambil berapa jumlah yang diterbitkan untuk share keutamaan. Okey, kita rujuk salah tu Okey, keutamaan tadi. Okey. Okey, so kita kira 3 juta. Okey, RM RM1 darabkan dengan persen yang dibagi iaitu 6%. Okey, kali ini berapa bulan? Okey, berapa bulan? Okey. Unit berapa juta unit? 3 juta. Berapa ringgit? RM1. Berapa persen? 6%. So sekarang ni berapa bulan? Okey, so kita nak tahu berapa bulan. Dividen akhir ni kita kira
sampai tempoh berakhir. Okey, tempoh berakhir itu tempoh akhir lah perakaunan. Okey, kalau soalan ni adalah 31 hari bulan 12. 31/12. Okey. So kita nak mula daripada mana? Okey. Tadi 31 Julai itu kita dah bayar interim. 31 Julai kita dah kira untuk interim. Maksudnya nak kira akhir ialah pada bulan berikutnya lah. Okey, iaitu pada 1 hari bulan 8. Okey. Pada 1 hari bulan 8. Okay, jelas tak 1 bulan 8? Jelas tak? Daripada mana 1 bulan 8? Semua okey Okey. Boleh tahu tak 1 bulan 8 tu tahu kat mana Kita ambil daripada mana? Yang lain macam mana? Ambil lepas 31 bulan 7 tu Okey, betul Diana Ambil selepas 31 bulan 7. Kenapa tarikh tersebut? Sebab tarikh itu tarikh kita bayar dividen interim. So kita ambil hari berikutnya lah. Okay? Ataupun orang ambil 31 bulan 7 ataupun 1 bulan 8. Okay? Jawapan ni tak sama. Okay? So 31 kita ambil ni lah. Okay? Kalau kamu confused, kita ambil ni. Kita ambil ni. Kita ambil 31 bulan 7. Okay? Okay. Berapa tempoh jarak 31 bulan 7 hingga 31 bulan 12? Jarak ni berapa? Mu'aliyah kata 5 bulan. Yang lain macam mana? 5 bulan. Okey, kata 5 bulan. Okey. Sebab apa? Sebab 31 bulan 7 tak dikira sebab dia dah tempoh akhir. Okey. So kita mula dengan bulan 8. 8, 9, 10, 11, 12. So semua dapat 5. Okey, 5 bulan. Okay, so 5/12. Okay, dah boleh dapat jawapan untuk share keutamaan. Okay, berapa dapat? 75,000. 75,000. Okay, 75,000. Itu jawapan untuk share keutamaan. Okay. Okey, seterusnya untuk share biasa, okey, normal lah macam tadi juga. Okey, berapa unit, berapa ringgit dan berapa persen yang dia nak bagi. Okey, so 5 juta, okey, darabkan dengan 5 sen. Okey, berapa persen yang dia nak bagi? Okey, siapa nak respon? 5%. Okay, untuk share biasa, kamu tak perlu kira berapa bulan. Okay, tak perlu kira berapa bulan. Terus jawab kira 5 juta, 5%, 5%. Okay. Okay, siapa yang dah dapat jawapan dia? Okay, 125,000. Okay, 125,000. Okay, terima kasih. Okay, Diana. Okay. RM itu jawapan dia. Okey, semudahlah. Okey, kita punya ni kamu dah boleh kira lah. Okey, dengan mudah. Okey, Raja Resa betul. Okey, Diana. Okey, itu jawapan dia. Okey, seterusnya ada soalan sebelum kita pergi yang berikutnya. Ada soalan? Semua okey Okey, so Zulin kata ada okey lah. Okey. Okey, so kita nak teruskan dengan soalan berikutnya. Okey, iaitu soalan nombor 6. Okey, pada 2 April 2015. Okey, yang ni bentuk soalan yang ni lah. Tadi bentuk kena kira dalam bentuk ayat tu, kita kena kira. Kali ni dibagi dalam bentuk dividen keuntungan tu dalam bentuk tahun-tahun. Okey, kita baca dulu Pada 2 April 2015, modal share syarikat Ahfad Berhad adalah seperti berikut. Modal diterbitkan dan berbayar penuh.
2 juta unit 10%. Share keutamaan, okey, dia dah kira untuk kita 2 juta ringgit. Okey. Kalau 2 juta unit tiba-tiba dibagi RM 2 juta ringgit, berapa ringgit sesaham untuk share keutamaan? Simple je ni. Okey, 2 juta kalau dapat 2 juta ringgit, soalannya RM1. Okey, maksudnya 2 juta darab RM1. Ajar risau betul darab RM1 dapat dia punya tu. Okey, betul Alisha. Okey. Macam itulah. Okey, walaupun dia dah bagi jawapan tu, kita dah tahu berapa ringgit se-share. Okey. Sama juga, 3 juta unit share biasa dapat 3 juta. So, share biasa pun dijual pada harga RM1 se-share. Okey. Okey, keuntungan syarikat bagi 5 tahun adalah seperti berikut. 2015, 340,000, 2016, 760,000 meningkat. 2017 menurun kepada 200,000. Pada tahun 2018 tiada keuntungan. Maksudnya ni rugilah. Okey. Pada tahun 2019 meningkat semula iaitu 440,000. Okey, dia dah bagi keuntungan. Okey. Okey, siapa nak kira berapakah dividen yang perlu dibayar kepada share keutamaan? Siapa nak jawab? Berapakah jumlah dividen yang perlu dibayar kepada share keutamaan setiap tahun? Okey. Cuba rujuk sebelah dia. Okey. Macam mana dia punya cara pengiraannya? Berapa unit darab berapa ringgit darabkan dengan persen. Okey. Berapa setiap tahun? Okey. Yang ni dia tak ada dividen interim, tak ada dividen akhir. Dia bagi itu je. Tahunan dia. Okey. Siapa nak respon? Senang je ni. Okey, 2 juta darabkan persen dia. 200. Okey, Daniel. Terima kasih Daniel Hakim. Okey. 2 juta darabkan 10%. Okey, awak dapat 200,000. Okey. Sebab kita kira share keutamaan. Okey, 200k. Okey, Aisyah-Iwani. Okey. 2 juta darab 10%, 200,000. Maksudnya, setiap tahun dividen share keutamaan dia akan dapat 200,000 setiap tahun. Setiap tahun sama je. Okey. Share biasa macam mana? Share biasa adalah hasil tolak daripada dividen keutamaan. Okey, kita rujuk ni. Rujuk soalan ni. Andaikan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share mengikut keutamaan. Okey. Okey, mula-mula sekali kamu kena listkan keuntungan tu. Okey, keuntungan ni kamu kena listkan ataupun tulis je. Okey. Pada tahun 2015 kamu rekodkan berapa dia punya dividen. Okey, iaitu 300 dividen berapa dia punya keuntungan. Okey. So 2015 awak tulis je 340,000. Okey. Okey. Kemudian pada tahun 2016 760,000. 2017 200,000. 2018 tak ada. Dan 2019 440,000. Okey, 440,000. Okey, mula-mula kita listkan keuntungan. Okey. Lepas kita listkan keuntungan. Okey. Okey, cuba kita kira dulu berapakah untuk dividen share keutamaan. Okey. Tadi kita dah kira share keutamaan tadi. Berapa tadi yang Daniel kira tadi? Untuk share keutamaan je. Berapa setiap tahun kita kena bayar dekat share keutamaan? Diana. 200,000. Okey, 200,000. Okey. So kita rekodkan pembayaran untuk dividen keutamaan 200,000.
Okey. So 200,000, 2015, okey, berapakah pembayaran dividen untuk share biasa? Okay, yang ni maksudnya kita tolak je, keuntungan tolakkan dengan dividen keutamaan. So 340,000 tolak 200,000, tinggal lagi 140,000. Okey, 140,000, okey. Okey, macam tu lah, okey. Macam tu lah dia punya kiraan dia. Okey, 2016. Okey, 2016. Okey, dividen keutamaan tetap dibayar dengan harga 200,000. Okey. Dia sama je. Okey, share keutamaan ni dibayar selagi ada keuntungan, dibayar je dengan nilai yang sama 200,000. Okey, berapakah share biasa? Berapakah dividen share biasa? 560,000. 560,000. Okey. 560,000. Okey. Okey, 2017, okey, keuntungan 200,000. So, dividen interim pun, dividen keutamaan pun 200,000. Okey. Okey, berapa nilai share biasa? Dividen. Kosong. Okey, maksudnya betul Fatihah, maksudnya tak ada duit dah. Dah tak ada keuntungan lagi nak dibayar kepada share biasa. Okey, sebab itulah dia kata share keutamaan ni dia akan dibayar terlebih dahulu. Kemudian saki baki dia baru dibayar kepada share biasa. Kalau tak ada duit, so maksudnya tak ada nilai untuk share biasa. Kosong. Okey, kosong. Okey. 2018 tiada keuntungan. Tiada keuntungan untuk 2018. Okey, kalau ikut logik, dividen keutamaan dapat tak? Tak ada duit nak bayar. So, logik tak? Dividen keutamaan dapat tak duit ni? Ya kan? Tak dapat kan? Hajar risau kan? Tak dapat. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Okay, sebab tak ada duit, maksudnya kosong. Kosong. Okay, share biasa, lagilah tak dapat duit. Okay, sana dah kosong, sini kosong juga. Okay. Okay. So, 2018 selesai. Okay, 2019. 2019, okay, kita kena ingat pembayaran dividen keutamaan ni, kalau kita baca masa ni kan, share keutamaan dengan share biasa, dia bersifat kumulatif. Okay. Okay, kumulatif ni maksudnya terkumpul. Kalau tahun lepas, tahun sebelumnya tak dibayar, dia akan dibayar pada tahun akan datang ataupun pada tahun keuntungan diperolehi. Okay. Contoh, 2018 tak ada duit, so dia akan dibawa kepada tahun berikutnya, 2019. Berapakah dividen keutamaan? Okay, siapa nak jawab? Berapa yang sepatutnya dibayar kepada dividen keutamaan? Okey. Okey, dan dia kata 400,000. Sebab apa Sebab apa? Sebab tahun lepas, tahun 2018 tak dibayar, so dia akan carry forward, dibawa pada tahun 2019. So 200,000 tambah lagi tahun 2019 200,000. So jadilah 400,000. Okey, 400,000. Betul Suraya, maksudnya kena darab 2 sebab dia dah hutang pada tahun sebelum tu. So berapakah dividen untuk share biasa? Okey, 40,000 ke 80,000? 40,000. Sebab apa? Sebab share biasa ni dia bukan bersifat kumulatif. Okey, kalau rugi tahun lepas, rugilah. Okey, tak ada dah duit dia. Okey, so dia akan dapat pada tahun 2019 tanpa perlu didarab 2. So tinggal tu lah 40,000 je lah. Okay. Okay, itulah jawapan dia, 40,000. Okay. Ada soalan? Okay, ada soalan tak? Senang je kan? Senang je soalan ni, senang je. Okay, ada soalan sebelum kita nak pergi soalan seterusnya?
Ada semua? Ya. Tak ada. Okey. Okey. Okey, terima kasih Aisyah. Tak ada. Okey, kali ni kita nak round table. Okey, saya akan baca list nama daripada atas ke bawah. Okey. Sebab yang respon yang tadi, yang ingat Harisa, Dayana, Fatihah, Zujin. Okey. Yang lain tak ada pun nak respon. Okey, Suraya, Aisyah. Okey, yang sama je. Daniel. Okey. Mana lagi yang lain? Okey. Kita ni lah, kamu standby janganlah pergi mana-mana. Saya nak tanya ni. Okey, kita ada 56. Okey, lagi 3 orang je yang tak masuk. 56 tolak 2, 54. Okey, 54. Okey. Okey, kita pergi yang berikutnya. Okey. Soalan-soalan yang saya bagi ni memang ni lah, biasa yang ni lah. Standard soalan lah. Okay, standard soalan untuk percubaan. Okay, kita terus tunjuk bentuk-bentuk soalan yang biasa diuji lah. Okay. Okay, tipi 6. Okay, tahap penguasaan 6. 17. Jelaskan sebab berlakunya dividen tertunggak. Okay, dividen tertunggak ni, kalau awak perasan tadi masa tahun 2018 yang sebelah tu kan. Okay, 2018, kalau ikut logik, kenapa berlaku dividen tertunggak? Cuba guna ayat sendiri. Kenapa berlaku dividen tertunggak? Kalau awak faham dia punya maksud daripada yang kita jawab tadi. Afiq Iskandar. Okay. Afiq Iskandar ada. Ahmad Afiq. Ahmad Afiq Irfan. Kalau kamu faham tadi tu senang boleh jawab. Kenapa berlaku dividen tertunggak? Ahmad Afiq Irfan ada. Tak ada. Okay, Aisyah Nabilah. Prestasi syarikat tidak memuaskan. Okey, prestasi syarikat tidak memuaskan. Okey, jawapan lain? Cuba Cikgu kaitkan nak yang cuba dulu. Okey, Syaza Sakinah. sebab tiada keuntungan ke? Ya, sebab tiada keuntungan. Aisyah Iwani, Syaza. Okey, sebab tiada keuntungan. Itulah berlakunya. Okey, Nadia, keuntungan tidak cukup untuk dibayar dividen. Betul. Okey. Okey, kamu boleh guna ayat tu ataupun ayat penuh dia ialah okey, kerana syarikat mengalami kerugian. Okey. Ataupun awak guna je ayat tu yang kamu bagi tahu tadi pun boleh. Okey. Itu dia lah. Okey. Kerana syarikat mengalami kerugian. Itu jawapan dia. Okay, biasa satu markah, dua markah je lah. Okay. Okay, dia bagi garisan banyak sebenarnya satu garis je jawapan dia. Okay. Kerana syarikat mengalami kerugian ataupun tiada keuntungan. Okay. Ataupun syarikat tak mampu nak bayar. Okay. Sebab tak ada duit kan. Okay, so dah selesai dia punya tu kenapa berlaku dividen tertunggak. Okay. Okay, soalan selanjutnya, apakah hak pemegang share keutamaan bersifat kumulatif terhadap dividen tertunggak? Apa hak dia? Kalau kerugian berlaku pada tahun tu, apa hak dia pada tahun depan, pada tahun akan datang? Alia ID. Logik lah, gunakan ayat sendiri daripada jawapan yang kita bincang tadi. Okay, Alia ID ada. Alia Atikah. Tak nak respon ke? Alisha Marina. Cubalah, cuba je. Tak apa, salah kita bincang. Awadah Abdul Aziz. Awadah ada. Azalia.
Tak ada juga. Dania Batrisha. Nak cuba boleh? Okey, bolehlah. Okey, silakan. Syazah kan? Hak Okey, Dayana. Okey. Dayana. Okey, Dayana. Silakan. Hak dia boleh bayar. Dia boleh bayar. Boleh Dia dibayar. tunggak tu pada tahun yang dia dapat keuntungan pada tahun tu. Maksudnya dibayar pada tahun keuntungan yang diperolehi. Okey. Okey, terima kasih Dayana. Okey, itulah jawapan dia. Okey. Jawapannya ialah akan dibayar pada tahun keuntungan diperolehi. Okey. Okey, dividen yang tertunggak dibayar, okey, dibayar, akan dibayar keuntungan yang diperolehi. Okey, akan dibayar dividen tertunggak akan dibayar pada tahun keuntungan diperolehi. Kalau 2 tahun rugi, 2 tahun lah kita tak dapat duit, tapi pada tahun akan datang triple lah, dapat triple. Okay. So selagi rugi tak dapat duit, sebab dia tulis dibayar pada tahun keuntungan diperolehi. Okay. Okay, so kita dah menjawab hak pemegang share keutamaan bersifat kumulatif. Okay, hanya share keutamaan saja dapat kumulatif. Untuk share biasa tak dapat. Kalau rugi tahun tersebut, rugilah dia. Okay, tak ada duit lah. Okay. Okay, so dah selesai. Okay, kita nak pergi soalan berikutnya iaitu soalan ke-19. Okay. Saya tunjuk 2 ni, selebihnya kamu kena hantar jawapan. Okay, so kita bincang soalan yang terakhir saja. Okay. Ya, okay, soalan yang terakhir untuk syarikat. Okay, cepat habis. Okay. Okay, untuk A kita bincang sama-sama. Okay. Untuk seterusnya tu kamu boleh rujuk jawapan yang sebelum ni, kemudian kamu kena hantar melalui PDF. Okay. Okay, kita baca soalan terakhir pada 19. Syarikat Prima Berhad didaftarkan pada 1 Januari 2020 dengan modal yang berikut. 6 juta unit, 7% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Okey, ini yang didaftarkan. Okey, siapa nak jawab berapa jumlah share keutamaan yang didaftarkan? 6 juta RM2. 12 juta. 2 dari Fatihah kan? 12 juta. Okey. Okey. Kemudian 5 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share. So 5 juta ringgit. Okey. Hati-hati, yang ni adalah didaftarkan. Okey, didaftarkan. Beza dengan diterbitkan. So kita hati-hati. Okey. Kita baca. Pada 5 Jun 2020, syarikat telah menerbitkan, menerbitkan 4 juta unit 7% share biasa. Share keutamaan. 4 juta unit 7% share keutamaan dan 3 juta unit share biasa pada nilai tara kepada orang ramai. Maksud nilai tara ni adalah harga yang sama yang didaftarkan. Nilai tara maksudnya nilai yang sama yang kita daftarkan. So kita rujuk je kat atas. So kalau share biasa adalah RM RM1. Kalau share keutamaan adalah RM2. Itu maksudnya nilai tara. Nilai tara itu nilai sama dengan modal yang diterbitkan.
Semua share yang diterbitkan telah dipohon dan dibayar penuh semasa permohonan. Okey. Bayaran terbitan telah dibankkan pada 30 Jun. Okey. 30 Jun ni tarikh yang kita terbitkan dan juga berbayar penuh. Okey. So kita highlight 30 Jun. Okey. Lembaga pengarah telah memutuskan perkara berikut: membayar dividen interim kepada pemegang syar pertamaan pada 31 Ogos, mengisytiharkan dividen akhir kepada pemegang syar biasa dan juga dividen akhir kepada pemegang syar pertamaan pada 31 Disember. Okey. Sebelum kita buat ni, kita kena kira dulu berapakah modal diterbitkan. Okay, kita menjawab A dulu. Iaitu menghitung modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey. Okey, kita tanyalah siapa-siapa Alia Atika ada? Alia Atika? Alisa Marina? Anu Najla? Awadah? Azalia? Okey, Azalia ada? Dania Batrisha? Ada juga Diana Kristina? Diana Kristina, minta awak kira berapakah modal diterbitkan untuk share keutamaan. Okey. Kita tulis. Okey. Silakan. Share keutamaan je. Berapa juta unit? Berapa ringgit? Empat juta unit ke cikgu? 4 juta unit. Okay, cuba Diana bagi jalan kerja. Diana bagi jalan kerja, macam mana kira dia? Empat juta unit darab RM2. 4 juta unit. Okey, berapa Diana dapat? 8 juta. 8 juta. Okey, ni untuk share keutamaan. Okey, Farisha Nadia. Farisha Nadia. Fatin. Fatin. Cepat awak respon, cepatlah habis. Okey, Hanis Batri. Okey, Farisha. Cuba Farisha kira berapa share biasa modal diterbitkan. Okey, Farisha bagi berapa unit, berapa ringgit yang diterbitkan saja. Cikgu, saya nak jawab. Okeylah Diana, Farisha lambat. Okey. Okey Diana, silakan. 3 juta unit darab dengan RM1. Okey, RM 3 juta. Okey, 3 juta. Okey, terima kasih Diana. So totalnya ialah RM
Okey, 11 juta. Okey. Okey, itulah jawapan untuk A sebab dia minta modal diterbitkan. Okey. Okey, seterusnya B, menghitung dividen interim share keutamaan. Okey, maksudnya kita kira share keutamaan ni daripada modal diterbitkan. Okey, nanti kita ambil persen dia. Okey. Okey, so kita ambil jumlah unit untuk share keutamaan. Okey. Okey, yang diterbitkan je, yang diterbitkan. RM4 juta unit jarak RM2. Darabkan dengan ya, persen dia. Okey. Berapa bulan? Okey, berapa bulan untuk share keutamaan kalau dividen interim? Okey, kamu rujuk tarikh yang dibayar interim ialah kalau ikut soalan tu ialah 31 Ogos. Okey. Okey, dia bayar 31 Ogos, kamu kena ambil tarikh awal tu ialah tarikh yang dibayar penuh, yang berbayar penuh. Okey, kita test Anissa. Anissa ada? Anissa Laili. Saya. Okey, Anissa Laili berapa bulan? Berapa bulan? Maksudnya yang dia bayar penuh daripada tarikh berbayar penuh. Okey. Dari 30 Jun Okey. 30 Jun ke yang tu, yang dia berbayar penuh? Jun ke Januari? Okey, betul. 30 Jun. Masa sampai Okey, sampai 31 Ogos. 31. Okey, berapa? Anissa dapat? Dan 2 bulan. 2 bulan. Okey, terima kasih Anissa. Okey, dia punya tu kita ambil tarikh yang dia bayar penuh. Okey, berbayar penuh yang 30 bulan 6. Okey, daripada soalan ni lah. Okey, daripada soalan ni iaitu pada 30 bulan 6. Okey, 30 bulan 6. Hinggalah yang dibayar pada 31 Ogos. Okey, so Anissa kira 2 bulan. Okey, so 2 bulan iaitu Julai, Ogos. Okey, berapa dapat? Dia ada titik perpuluhan kat sini. RM93,333.33 Okey. Okey, terima kasih Fatihah. 93,000. Okey. Okey, 93,333 dan 33 sen. Okey, terima kasih Hasnita. Okey. Okey, so kita dah menjawab dividen interim. Okey, tarikh tu kena ni lah, hati-hati. Biasanya pelajar biasa dia akan salah dekat tarikh. Sebab dia salah kira tarikh ataupun dia salah ambil maklumat tarikh tu. Okey, so kena hati-hati lah. Okey. Okey, so yang seterusnya. Okey. Okey, dividen akhir. Okey. Saya bincang sampai dividen akhir. Yang selebih tu saya anggap sebagai latihan. Okey, 2 tu sampai 3, 2 ke 3 okey. Okey, untuk dividen akhir kita kena kira untuk share keutamaan dan juga share biasa. Okey, kita kena tulis.
Okey, share keutamaan. Hasya Idina. Ada tak? Hasya Idina. Ada Ifatu Fauziah. Izzah Amirah. Izzah ada tak? Ada cikgu. Okey, Izzah. Izzah, Ya. berapa share keutamaan, dividen share keutamaan? Cuba Izzah bagi tahu jalan kerja berapa total. Okey, ambil berapa unit yang diterbitkan? Ambil 4,000. Okey, 4,000, 4 juta kan? 4 juta, 4 juta. 4 juta darabkan dengan RM2. RM2 persen, 5. 5 ke 7? 7. 7%. Okey, cuba Izzah kira berapa bulan daripada Sampai 31. 4 Okey, so daripada 31 hari bulan 8 sehingga tutup 12 akaun 31 bulan 12 kan? Okey, so Izzah kira tadi 4 bulan. 9, 10, 11, 12. Yang betul Izzah, 4 bulan. Okey, berapa total? RM18,666.66. 66, 67 sen. 60%. Okey. Okey. So 4 juta darab RM2, 7% darab 4 ke 12. Ada tak jawapan tak sama dengan Izzah? Ada tak jawapan lain? Semua sama Okey, semua samalah. Okey, kita kira share biasa. Okey, share biasa Izzat. Izzat Zuldania. Izzat respon. Izzat Zuldania. Laika siapa Laika? Zulaika. Laika ada tak? Laika tu siapa? Tak nak respon. Mariam Muhammad Najib. Mariam. Ya, cikgu. Okey, Mariam cuba kira share biasa sekejap. Share biasa berapa 3 unit? 3 juta darab RM RM1. RM RM1 persen 5% ke? 5%. Okey. Okey, yang ni tak perlu kira bulan. Okey, sebab share biasa tak perlu kira bulan. Okey, berapa nilai tu Mariam? Total dia RM150,000. 150,000. Okey, 150,000. Ada tak jawapan lain daripada Mariam? Okey, terima kasih Mariam. Ada sama, okey. Cuba kira lagi sekali yang Izzah kira tu, share keutamaan betul tak? 4 juta tu dapat 18,000 ke 186,000? Cuba kira lagi sekali yang share keutamaan. Okey, Wan kata 186,000. Okey, kurang satu nilai. Okey, 186,000. Okey, terima kasih semua. Okey. Okey, 186,666 dan 67 sen. Okey, so total kalau awak kira dapat tak 336. Okey, total jumlah
Okey, so totalnya lah 336, 666, 7.